Jadi benda-benda yang ada ni kita nak minta buang, nak minta Allah buang apa? Nak hidup normal macam biasa balik. Nuri kenara nak beramai balik. Yang hal-hal kemengajian ni kadang-kadang macam ni kita nak normal balik kalau boleh. Tapi wallahu alam, Allah buat bala ni pasal kita juga. Bukan siapa-siapa, pasal manusia juga. Yang kafir tetap kafir, yang Islam pun nak kafir sama. Na'udzubillah min dzalik kan. Yang kafir dah lawan Allah dah. Ni hak orang Islam ni pun lawan juga. Cara jalan nak lawan Allah juga. Macam lawan Allah, tak mau taat perintah Allah tu lawan lah. Sebab yang kata amar ni, yang kata perintah Allah Ta'ala ni dua bahagi. Yang kata ulama tafsir, Quran itu dibahagi dua isinya. Keseluruhan 6,666 ayat itu dibahagi dua isinya. Apa isi pertama? Isi pertama itu adalah berbentuk suruhan Allah, al-amru. Perintah kena buat. Perintah salat, perintah puasa, perintah haji, perintah ibadat, perintah muamalan, perintah munakahat, perintah jinayat, perintah. Apa? Perintah Allah dipanggil al-amru. Satu lagi, bahagian kedua, bila ada suruhan, dia ada tegahan dia, larangannya, dia panggil al-amru an-nahyu. Amru an-nahyu. Al-amru an-nahyu, yakni perintah larangan. Perintah Allah jangan buat. Jadi ini takwanya. Tapi orang kafir dan orang kafir non-muslim, orang kafir dia buat ikut cara dia, ikut cerita dia, ikut hak dia, ikut kemahuan dia. Hak kafir dah. Jadi hak Islam pun turut kafir sama. Pi lawan Islam, pi maki ulama, condemn Islam, tak mau Islam, Islam mengongkong, Islam tak seronok. Auzubillah min dzalik kan. Sebab itu ulama yang tuan, sebelum jadinya lebih ramai orang Islam yang lawan Islam. Sebab apa lawan Islam? Sebab tak faham Islam. Maka sebelum ramainya lawan Islam, jom terang Islam tu pada siapa? Pada orang ramai. Saya teringat, saya nak katanya ni. Jom bukan habaq kita Islam. Bukan habaq kata kita Islam, tapi tunjukkan bahawa kita ni Islam. Bahawa Islam orang terima. Jangan habaq saya Islam. Orang tahu kita Islam, tapi mana akhlak orang Islam, mana dia? Ayah, anak duk tengok ayah aku ni lagu mana. Kita kata kita Islam ayah ni. Dia kata dia anak ni, dia kata dengan hati dia. Dia kata ayahku Islam, tapi sembahyang pun tak mau. Islam lagu mana? Yang aku duk mengaji sekolah harap kafar ni kena sembahyang. Sembahyang wajib. Maka wahai ayah, jangan habaq kata kita Islam. Tunjukkan bahawa kita ni Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala kerana
Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita hidup lagi menjadi manusia yang dapat beramal dengan amal yang soleh, insya-Allah. Amal ada dua, perbuatan kita ni ada dua kategori dia. Satu dipanggil amal khair, amal baik. Satu lagi dia panggil amal soleh, amal yang terbaik dan diterima Allah. Dua mana? Satu amal khair, satu amal soleh. Contoh amal khair itu ialah contohnya macamlah seorang yang bukan Islam, dia tolong buat masjid, dia tolong buat jalan raya, dia tolong buat sekolah agama kat kita. Perbuatan tu dikira baik, tapi tak ada pahala, tak diterima pun oleh Allah Ta'ala. Maka kita ni, kita nak cari amal soleh, yang amal yang baik dan diterima Allah Ta'ala. Jadi hidup yang Allah bagi sementara ni bukan hanya nak buat amal, tapi nak berbuat akan amal yang diterima Allah, soleh itu. Inilah dia pemburuan kita, inilah dia pencarian kita nak jadi orang yang diterima akan amal ini. Kalau gitu tuan-tuan, banyak-banyaklah doa dengan Allah Ta'ala. Kena banyak-banyak doa dengan Allah. Seperti mana doa yang Nabi sebut, doa yang kena baca pagi-pagi hari, eloknya, ataupun bila-bila masa nak baca boleh baca. Dari doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba. Dan yang ketiganya, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon padamu berikan aku ilmu yang manfaat, ilman nafi'a. Yang kedua, minta rezeki yang halal lagi baik. Dan yang ketiga, minta supaya Allah terima amal kita ini. Jangan lupa, amalan mutaqabbala, amal yang diterima Allah Ta'ala. Ini doa baik, doa Nabi Rasulullah SAW kepada isterinya Ummu Salamah. Yang Ummu Salamah ni bagi tahu kita, suruh tiru Nabi, suruh baca doa tu. Kerana buat apa pun kita nak minta orang terima, dan buat ibadat kita nak minta Allah terima. Nak terima ni lah. Bila nak bagi Allah terima, kena ikut syarat-syarat yang Allah beri. Kena ikut SOP yang Allah bagi. Baru diterima kan. Baru ni saya ada khutbah di Jumaat baru ni di Masjid Tok Kun Atas. Kita bincang dengan SOP Allah bagi ni untuk hilangkan COVID. Kita ada kira SOP kita. Betul lah, kita kena ikut juga SOP manusia. Tetapi apa SOP Allah Ta'ala sendiri untuk menjadikan kacau bilau bala bencana ni hilang? Apa SOP Allah Ta'ala? Maka Allah kata apa? Allah kata, senang je. Dia punya solusi dia, penyelesaian dia, Allah kata, siapa nak minta aku buang azam tu, umari buyuti, bagi masjid, bagi rumah aku tu ramai. Itu SOP Allah. Pakat-pakat mai, doa banyak-banyak dalam masjid, ibadat banyak-banyak, minta tolong Allah Ta'ala bagi ramai-ramai. Bukannya lagi tak ada orang.
Tapi nak minta bala tu Allah angkat, tapi masjid tak mau mai. Maka kita dah buat SOP yang manusia suruh buat, tutup muka, face mask, penjarakan, sanitize tangan, sanitizer. Banyaklah kita dah buat. Tapi tuan-tuan, saya tanya tuan balik, hari ni berapa kes hari ni? Tuan, lagi naik ke lagi turun. Saya tengok itu dia 2,000 lebih. Baru ni kita terkejut dah 1,000. Ni naik lagi 1,000. Ni apa cerita ni? No? Patutnya SOP kita buat ni lagi turun lah kan. Penjarakan, ambil suhu, sanitize tangan dengan apa, ada sanitizer, penjarakan solat, penjarakan. Duk tengok tu mengarut ni, bukan mengarut apa. Masjid dia buat penjarakan, taklin tak ada pun. Betul tak? Maknanya tak kena. Tak kena apa? Rupa-rupanya hak penjarakan ni orang layak kita je kena, orang lain tak ada Sama semacam ni dia buat. Jadi nak minta je, nak buat macam mana? Macam tak kena. Tapi kita terima pasal apa? Kita tak mau Allah letupkan COVID ni di masjid, tak mau. Bagi kita jaga SOP, kena jaga. Sebab orang nak tuduh Islam ni senang je. Biarlah kita meleguni tak apa, asalkan jangan meletup ni di masjid. Sebab kalau meletup di masjid macam dulu mula-mula dulu kluster tabligh ni orang hentam macam-macam orang Islam. Tuan-tuan, saya maksud kita, jom minta tolong Allah Ta'ala banyak-banyak dalam soal ni. Baik, maka kita nak buat ibadat baik kena dengan syarat dia. Supaya amal ni jadi amal yang soleh. Saya betah balik. Jom buat ibadat baik kena SOP Allah, maka barulah dikira amal soleh. Kalau tidak, tak jadi amal soleh lah, jadi amal khair. Jadi, satu daripada SOP Allah Ta'ala yang kita nak baca ni, ialah kena banyak-banyak berdoa. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kena banyak-banyak doa. Apa doa? Minta tolong Allah supaya Allah buangkan azab ini. Allah dah habaq dah kan, siapa nak minta aku buang bala ni, kena ummari buyuti, kena memakmurkan rumah aku, kena ajak lagi ramai mai. Bukan ajak lagi ramai tinggal nak. Penjarakan ni tuan kita je. Ulang balik. Supermarket tak ada pasal. Seolah-olah COVID ni, seolah COVID ni cari orang Islam ni, orang masjid ni dia cari. No? Orang lain pergi pasar malam dia tak cari. Orang pergi supermarket dia tak cari. Masjid dia. Tuan-tuan, ya Allah sekalian, alhamdulillah nasiblah kita ternasib baiklah, bahasa kita nasib baik. Nasib baiklah orang Islam dia orang taat. Disebabkan solat yang membuatkan kita ni taat. Taat Allah, taat hukum. Kita ikut. Sebab kita nak bersama memeranginya COVID ni dengan arahan daripada orang-orang yang lebih mengetahui akan bab ni. Kita tak tahu, kita turut je lah. Tapi maksud kita dan bukan kita nak ketepikan MKN, KKM punya SOP. Tak, bukan macam tu. Maksud kita adalah nak berbincang, nak cakap tentang apa SOP Allah Ta'ala. Nak turut yang mana tuan? Nak turut manusia ke turut Allah? Yang wajibnya. Nak turut hak manusia ke nak turut Allah? Dua-dua ke turut, tapi hak lebih hak Allah lah. Wajib kan? Maka apa SOP Allah Ta'ala yang pertama? Bila berlaku bala, masjid tempat utama. Kita nak panggil semua orang ramai, bukan jemaat saja, bagi penuh orang. Tolong ajak siapa-siapa pun dalam suasana COVID hari ni, yang kita rasa tuan-tuan, dekat setahun dah kita duduk tutup muka lagu ni. Kan? Dah setahun dah. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, setahun. Kita duduk dalam SOP ni. Jadi kita nak minta Allah Ta'ala ni buanglah bala ni.
Kita nak buat macam mana? Ulang balik. Allah sebut dalam hadis kursinya, inni la ahammu bi ahlil ardi azaban. Sesungguhnya aku berhasrat nak turunkan azab kepada penduduk bumi itu. Aku turun azab. Tetapi kata Allah, wa idza nazartu, bila aku tengok penduduk kampung dan bumi itu ada benda mereka buat, maka kata Allah, saraftu zalika anhum, aku tolak, aku buangkan bala tu ke tempat lain. Aku buang bala tu, tak kena kat mereka. Saraftu zalika anhum, aku buang daripada mereka itu bala itu. Apa SOP ni? Allah kata, wa idza nazartu ila ummari buyuti saraftu zalika anhum. Apabila aku tengok ramainya penduduk bumi dan kampung itu memakmurkan rumah aku kata Allah akan ku buang bala itu. Pasal apa SOP manusia turut sangat? Dia memang kena turut pun. Dan pasal apa SOP Allah tak mau ambil? Bermakna apa dia? Bermakna manusia suka berada pada azab. Kita pun dapati azab, nonton azab. Kenuri tak boleh ramai-ramai dululah. 250 orang panggilan pun. Bagus juga. Ada bagusnya tu. Kata bagus. Tapi nak abang kata tak boleh ramai-ramai. Yang sedih lagi tuan, jenazah ni ada jenazah semayang 6 orang je. Ya, 6 orang je pun. Pasal apa? Tak boleh ramai. Tempat kecil. Kadang tempatnya ada tempat yang jenazah kena semayang tak boleh ramai sebab tempat kecil. Mayang pun 6 orang je lah. Sedangkan Nabi abang dalam hadis, apabila satu jenazah itu disolatkan lebih daripada 3 saf, ketahuilah mayat itu akan kusyafaatkan dia. Jadi benda-benda yang ada ni kita nak minta buang, nak minta Allah buang. Nak hidup normal macam biasa balik. Kenuri kenara nak beramai balik. Yang hal-hal kemengajian ni kadang-kadang macam ni kita nak normal balik kalau boleh. Tapi wallahualam, Allah buat bala ni pasal kita juga. Bukan siapa-siapa, pasal manusia juga. Yang kafir tetap kafir, yang Islam pun nak kafir sama. Na'udzubillah min dzalik kan. Yang kafir dah lawan Allah dah. Ni hak orang Islam ni pun lawan juga. Cara jalan nak lawan Allah juga. Macam lawan Allah, tak mau taat perintah Allah tu lawan lah. Sebab yang kata amar ni, yang kata perintah Allah Ta'ala ni dua bahagi. Yang kata ulama tafsir, Quran itu dibahagi dua isi dia. Keseluruhan 6,666 ayat itu dibahagi dua isinya. Apa isi pertama? Isi pertama itu ialah berbentuk suruhan Allah. Al-amru. Perintah, kena buat. Perintah salat, perintah puasa, perintah haji, perintah ibadat, perintah muamalan, perintah munakahat, perintah jinayat, perintah. Apa? Perintah Allah. Dipanggil al-amru. Satu lagi, bahagian kedua, bila ada suruhan, dia ada tegahan dia. Larangannya, dia panggil al-amru an-nahyu. Amru an-nahyu. Al-amru an-nahyu. Yakni perintah larangan. Perintah Allah jangan buat. Jadi ini takwanya. Tapi orang kafir, orang kafir non-Muslim, orang kafir, dia buat. Ikut cara dia, ikut cerita dia, ikut hak dia, ikut kemahuan dia. Hak kafir dah. Tiba-tiba hak Islam pun turut kafir sama. Pergi lawan Islam, pergi maki ulama, condemn Islam, tak mau Islam, Islam mengongkong, Islam tak seronok. Na'udzubillah min dzalik kan. Sebab itu ulama balik tuan, sebelum jadinya lebih ramai orang Islam yang lawan Islam. Sebab apa lawan Islam? Sebab tak faham Islam. Maka sebelum ramainya lawan Islam, jom terang Islam tu pada siapa? Pada orang ramai. Saya teringat, saya nak katanya ni. Jom
bukan habaq kita Islam. Nah, bukan habaq kata kita Islam, tapi tunjukkan bahawa kita ni Islam. Baru Islam orang terima. Nah, jangan habaq saya Islam, saya Islam. Orang tahu kita Islam, tapi mana akhlak orang Islam, mana dia? Ayah, anak duk tengok ayah aku ni dari mana. Kita kata kita Islam ayah Duk kata dia anak ni duk kata dengan hati dia. Duk kata ayahku Islam, sembahyang pun tak mau. Islam dari mana? Yang aku duk mengaji sekolah Arab kafar ni kena sembahyang. Sembahyang wajib. Maka wahai ayah, jangan habaq kata kita Islam. Tunjukkan bahawa kita ni Islam. Sepatutnya macam tu. Ke jiran-jiran pun sama, ke orang kafir pun sama. Jangan habaq kami Islam. Tunjukkan kami Islam. We are Muslim. Kita ni orang Islam. Nahnul Muslimun. Kami orang Islam. Yang tunjuk Islam tu. Bukan habaq kami Islam, kami Islam, kami Islam. Tapi apa Islam? Kau tak semayang, tak mengaji, tak puasa, tak ibadat, ke masjid tak pergi. Apa guna Islam ke tu? Orang kafir pun pening, dia kata nama Islam, masjid kena pergi tapi tak pergi masjid. Nama Islam kena solat tapi kau tengok tak solat dah. Nama Islam kena buat amal ma'ruf nahi mungkar, tapi duk buat mula mungkar, ma'ruf tak ada. Islam kata jangan bohong. Orang kafir kata orang Islam paling banyak bohong. Maka jangan declare kata kita Islam, jangan mengaku saja kita Islam, tapi tunjukkan bahawa kita Islam. Baru orang terima Islam ni. Siapa nak tunjuk mula? Kat anak-anak kita Islam. Tuan-tuan, puan-puan, saya sebut benda apa? Sebab inilah amal khair atau amal soleh kita. Jadi lah ni apa dah? Kita ni kita proses diri nak jadikan kita ni orang Islam yang sebenar. Ya orang tengok kita, inilah Islam. Bukan Islam cakap, tapi Islam yang berbuat. Atau amal Islam sampai orang tengok betul dah. Betul ini Islam sungguh. Inilah nak jadi Islam sungguh apa dia? Di Islam dia benar, pertama basic dia, asas dia, tunjang dia, Islam sebenar ini ialah Islam yang menjaga hak ilmu. Sebab Islam ini agama ilmu. Dalil? Apa dalilnya? Dalilnya ialah Iqra itu turun wahy. Nak abang kata Islam ni agama ilmu. Baik, ringkaskan malam ni kita baca ilmu insya-Allah, mudah-mudahan kita ambil ilmu. Jom tengok kertas, saya baca dan kita sama-sama semak dengan niat nak mengambil ilmu sahih daripada Islam, daripada Quran, daripada hadis untuk teramalkan menjadi amal yang amal soleh. Surat yang ke-102 pada kitab kita, pada kertas yang ada tuan-tuan, kita bercerita kita nak belajar tentang babud doa, fadilatul doa, apa kehebatan dan keistimewaan doa ini. Dan pasal apa kita kena berdoa? Jawab dia, doa itu kunci kepada segala ibadat. Doa ini ketua ibadat semua. Maknanya kalau ada ibadat tak berdoa, bermakna itu bukan ibadat. Tak jadi hamba kita lagi tu. Sebab hamba itu kena berdoa. Baik, hamba ni kena berdoa. Sebab itu tuan-tuan cara ringkas dia, bangkit pagi-pagi Nabi dah ajak doa. Dan cuba kaji balik. Seluruh hidup orang Islam ni, dia beriringkan dengan doa. Semua doa lah kan? Cuma kita saja yang tak berdoa. Sedangkan Islam tu ajaklah, Nabi ajaklah, bangkit pagi ada doa. Pergi bilik air, masuk bilik air ada doa. Duk mandi sana ada doa. Keluar bilik air ada doa. Tengok cermin ada doa, pakai baju ada doa, sikat rambut ada doa, pakai pakaian ada doa. Nak pergi nak makan ada doa, nak minum ada doa, lepas makan minum ada doa, keluar rumah ada doa, naik kenderaan ada doa. Tu dia. Kan? Turun kereta ada doa. Nak keluar rumah, bismillah tawakkaltullah, doa. Jumpa dengan orang, salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doa. Bermakna Islam ini, amalan dia penuh dengan doa.
Cuma kita saja mengaku Islam tapi tak pun berdoa. Kenapa ulang balik? Islam itu ialah agama yang mementingkan hubungan kita dengan Allah, dan terhubung kita dengan Allah ialah dengan doa. Dalilnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah hubungan kita dengan Allah. Itulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai kita pada masalah tuan-tuan, masalah kita bincang ni, masalah dia ialah bagaimana nak menambahkan, nak minta doa, cara doa tak langsung. Maknanya macam mana kita nak minta Allah Ta'ala ni murahkan rezeki kita. Macam mana cara doa yang kita tak doa, kita tak tanda tangan, tapi dia merupakan doa untuk Allah beri kita sesuatu. Ulama tahu dia, kita tak doa, tapi apa kita buat tu dikira doa. Ini yang ulama sebut nah. Baik. Baris yang keberapa tuan? 1 2 3 4 5 6, baris 6 daripada atas. 0102. Qala ma'alif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum fid daraini amin. Mudah-mudahan Allah bagi kita ni kebahagiaan dunia akhirat dengan ilmu yang kita cari ni, di sebalik tulisan pada ulama-ulama kita yang ada keberkatan ini. Kata setengah ulama, yakni ditambahkan pada umur itu, disuratkan pahalanya, kemudian daripada matinya. Kita bincang apa sebelum ni tuan? Sebelum ni kita bincang bahawa ada orang yang nak mati lagi 7 hari. Tiba-tiba Allah panjangkan umur dia sampai 30 tahun. Kita baca bulan-bulan lepas kan. Maka yang ni pula ulama ta'liq, ulama komen, ulama bincang untuk kita faham bahawa sesungguhnya ada orang yang Allah buat guna ditambahkan umurnya itu dan disuratkan amalnya selepas dia mati. Maknanya apa dia? Umur dia itu pendek mungkin, atau umur dia panjang dan dia mati, tetapi ada amalan dia yang menyebabkan dia mati itu dah lama dah, tetapi pahalanya berjalan memanjangkan umurnya, seolah-olah dia masih hidup lagi. Pahala berjalan. Pahala berjalan selepas mati dia. Lepas tak ada, pahala duduk jalan lagi. Seolah umurnya panjang. Umur beramal tu panjang. Dia mati dah. Tapi pahala berjalan macam dia duduk beramal, macam dia hidup lagi. Kata ulama apa dia? Kata ulama, ada orang yang umurnya panjang tetapi amalnya pendek. Ada orang yang umurnya pendek tapi amalnya panjang. Pasal apa orang amalnya panjang? Dia mati dah, tapi amalnya berterusan. Pahala sedekah dia berjalan. Pahala amal kebajikan tolong orang berjalan. Tuan-tuan, perasan tak? Ada kita ni, ada orang yang dah mati di kalangan kita sekalian, tapi duk berasa macam dia duk ada. Kadang-kadang ada kan? Kadang-kadang ada. Dia mati lama dah, mati kat 7-8 tahun dah, tapi duk berasa macam dia duk ada kita. Itu tanda dia amalnya masih hidup, walau dia dah mati dah. Tapi ada orang yang mati baru seminggu, tak ingat dah. Siapa mati minggu lepas tu? Tu tanya dah. Maknanya apa? Maknanya ada orang yang mati lama tapi teringatkan dia lagi, bermaksud pahalanya berjalan lagi untuk orang ramai. Dan ada orang yang mati baru tapi telah dilupakan sebab amal tak jalan. Nah, ini maksud kata ulama, ada orang ditambah umurnya dan disuratkan pahalanya selepas dia mati. Pahala berjalan, tertulis pahalanya walau dia mati dah. Dia buat apa? Dia buat apa? Kita kena faham balik apa yang dia buat. Sedekah jariyah, ilmu manfaat, ada anak dia doa kat dia.
Pahala berjalan. Kalau dia mati 10 tahun pun tapi anak dia doakan dia. Seolah-olah dia itu beramal. Dia mati tapi anak dia ganti main masjid. Pahala berjalan pergi kat dia. Pasal dia ajak anak dia main masjid. Pahala berjalan. Walaupun dia dah mati. Ni. Lepas tu kita perlu tuan-tuan, kita perlu anak yang soleh itu. Apa anak soleh? Anak soleh ni bukan anak yang doa saja. Anak yang buat ibadat atas tunjuk ajak mak ayah dia. Maka mak ayah dia dapat pahala percuma atas apa ditunjuk pada anak dia. Walaupun dia mati dah 10 tahun pun, tapi pahala berjalan. Contoh lain, tuan-tuan kita ajak anak-anak kita baca Quran. Kan? Kita ajak anak-anak kita baca Quran. Kita mati 10 tahun dah. Quran dia baca tu kita ajak, pahala mai kita free, cuma. Pahala apa? Dia panggil pahala FOC. Apa dia FOC? Free of charge. Pahala berjalan mai. Inilah yang kita nak. Bukan habuan kita terhenti waktu mati dah. Kita nak berjalankan pahala tu. Kita nak minta pahala ni walau kita mati tak beramal pun pahala berjalan. Allahu Akbar. Contoh senang. Kita hari ni ada Allah tunjuk begitu. Apa dia? Ni, kerja pencen dah, gaji jalan. Nampak tak? Simple saja dia punya nak faham dia. Kerja dah, pencen lama dah Ustaz. Pencen 5 tahun dah. Tapi anda jumpa pelanggan-pelanggan bertamu apa? Belah remo apa Ustaz? Pergi tekan duit. Nah, duk pergi ke belah remo, dia cucuk, duit bagi remo tu tolak duit mai. Kerja dah? Tak kerja dah. Lama dah cuti pencen Ustaz. Tapi terima tak? Terima pencen. Kerja tak ada, tapi gaji jalan. Ini Allah habaq ke dunia. Sama akhirat pun. Mati dah, tapi pahala berjalan juga. Kerana kita buat sesuatu benda yang mendatangkan kebaikan. Itu cara dia. Jadi jomlah kita buat benda yang boleh menjalankan pahala walau kita mati. Apa kita buat kat masjid ni? Apa kita bangunkan masjid, kita bagi cadangan, sokongan supaya masjid ni orang terus berurusan, kita bagi sumbangan. Apa benda yang kita buat, semuanya dikira Allah. Jangan fikir kita aja pandai kira bercara. Allah lebih bijak mengira dan mengetahuikan segala-galanya. Dan Allah tak pernah mensia-siakan pahala ini. La nudhi'u ajral mu'minin, kata Allah Ta'ala dalam Quran. La nudhi'u ajral mu'minin. Kami takkan sia-siakan pahala orang beriman ini. Allah tak buat. Fastajaba lahum rabbuhum inni la udhi'u amalan salihah. Aku mustajabkan doa mereka, kata Allah, dan aku tidak sia-siakan pahala mereka itu. Maknanya pahala berjalan. Atas dunia sonok tuan. Tengok, tak ada kerja, pencen lama dah. Tengok tukar kereta pula. Daripada kereta ni, juga kereta lain pula. Kereta lagi besar dia pakai. Kenapa? Duit masuk, anak bagi lagi, pencen kerajaan bagi lagi. Campur-campur dua, senang. Saya pergi di mana baru ni tuan? Saya pergi di Perak. Di Perak. Ada curang ceramah pada ni, esok nak pergi Perak pula esok, bulan-bulanan. Hari esok Rabu petang pergi ke Perak. Hari Khamis terus ke Melaka. Ada program lagi ke Melaka pula sampai hari Isnin baru saya balik mai. Baik. Saya pergi di Perak ni jumpa satu orang. Satu orang ni dia habaq saya Ustaz, dia ni lah penyumbang terbanyak pada Ma'tafiz kampung kami ni. Di Perak sana. Tanya kerja apa? Dia ini eksekutif Petronas. Pencen dah. Gaji dia Ustaz kami tak tahu berapa puluh ribu sebulan. Orang simple relax je. Tapi duk masuk tiap bulan puluh ribu tuan. Pasal apa? Pasal dia kerja sebelum dia khidmat yang baik. Dia khidmat tempat yang baik. Maka dia duit banyak orang. Tuan-tuan, katalah tuan kita lah, kata tuan-tuan. Kata kita lah kena. Perangan-perangan bilang.
Kata kita ni gaji kita, pencen kita 50,000 sebulan. Kata bila. Rasa kembang lain macam. Rasa onok lain macam. Gaji terbaik lah. Katalah gaji 50,000 sebulan. Agak-agak tuan, nak makan banyak mana? 50,000 sebulan tuan. Nak makan banyak mana? Dah ni makan pun tak telan, tak lepi dah. Gigi pun rebal habis-habis dah. Nak? Nak minum mayak pun tawak habis. Sakit demam dia nak makan apa? Kan? Nak buat apa lagi yang tu duit banyak-banyak ni? Nak makan? Tak lah makan aku. Nak beli apa lagi? Kawan orang kaya ni, dia abang Ustaz, rumah dia Ustaz, banglo 2 tingkat. Kereta ada 6 biji kereta. Dia. 6 biji kereta pun takkan naik 6 tu. Ada orang naik 6 kereta, 6 biji kereta sekali tu. Tak ada dia tukar macam ni pula. Begitu. Kan? Adakah dia kaya 50,000 sebulan ni makan lain daripada kita? Tak makan nasi. Makan nasi tu jugalah. Kok lah dia gaji 50,000, makan ketua imah. Yang tu dahsyat. Tak ada pun, tak ada. Bermakna apa? Bermakna kaya lagu mana pun kita ni. 50,000 sebulan pun nak makan apa? Lala ni. Jadi soalan dia, duit itu nak pergi ke mana? Pergi ke mana? Duit kita nak pergi ke mana? 50,000 nak impun pergi mana? Nak pergi ke anak saya. Anak pun dia jangan biar dia duduk petang, duduk tengok duit kita. Tak. Ada satu orang kaya jumpa saya juga. Dia kata, saya Tuan, anak-anak saya tak bagi. Tanah saya jual sendiri. Saya tak bagi mereka jual. Sebelum mereka jual, baik saya jual dulu. Pasal apa? Kalau mereka jual, saya tak tahu jadi apa. Baik saya jual. Duit saya bagi mereka. Yang ni harta ayah. Ayah jual untuk ayah, bukan untuk abang. Ni yang penduk keli. Kalau aku tinggal, dia kata kalau saya tinggal kat mereka keli, dia lah duit tu. Tanah tu, baik saya jual. Nak jual sangat, mai ayah jual. Duit ni ayah ambil, ayah buat apa ayah suka. Masa ayah hidup, ayah buat. Orang kaya tu. Dia bina apa anak dia, jangan harap harta ayah tu. Bina sendiri. Hidupan rumah tangga hampa, bina sendiri. Sebab, rezeki hampa, ada Allah yang atur, bukan ayah. Balik pada tauhid semula. Wahai ayah, saya pesan tuan-tuan, ulama telah pesan kita bukan Tuhan duk atur hal anak-anak. Depa ada Allah Taala yang duk atur hidup depa sebab Rabbul Alamin. Allah duk atur depa sebab depa juga hamba Allah. Allah duk atur makan minum depa, kita jangan kalut. Kita kalut kita. Patutnya gitu kan? Sebab apa? Sebab Allah Taala ni dia Tuhan yang memberi rezeki anak-anak kita tu. Surah ke Allah Taala. Jadi duit lagi kita ni apa? Kita memang kita bagi dia sikit. Anak mengaji kena bagilah wajib tanggungan. Tapi ada kerja dah, takkan nak tanggung mereka lagi. Jadi duit kita ni tak pihak tanggungan mereka, kita tanggung kita. Maka kita pun ada duit kita nak bagi ke siapa? Nak bagi kat orang miskin, nak bagi kat adik-beradik lain pula, nak bagi kat orang yang memerlukan, nak buat harta wakaf, nak buat harta apa, nak sumbangan, nak infak. Pasal apa? Yang tu habuan kita mati. Dan agak-agak kita. Lama mana lagi kita hidup kita ni? Agak-agak. Rasa-rasa nak tahan waktu lagi dia gemuk kita ni. Agak-agak. 20 tahun? Lagi 20 tahun nak tahan? Ni, orang tua kata, kasar sikit lah. Sedar diri lah. Tuan-tuan, nak tahan berapa tahun lagi ni? 20 tahun lagi lebih. Aku tengok orang tengok aku. Lepi tak lepi, orang rasa tak lepi dah ni. Paling tinggi pun 5 tahun. Tu pun tak tentu. Wallahualam. Jadi kalau 5 tahun lagi kita nak hidup, buat apa? Dengan apa yang Allah beri kita? Nak buat apa? Kerana Allah kata, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki yang aku berikan pada kamu tu infakkan. Apa nak infak? Belanjakan dia. Bukan simpan. Allah tak kata tau. Allah kata,
Ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah kata gitu. Allah tak kata wa mimma razaqnahum yunsikun. Salah baca. Yunfiqun bukan yumsikun. Kita baca yunfiqun, hak kita buat yumsikun. Yumsikun digenggam, tak bagi orang. Kita baca yunfiqun, kita baca sekena infak, tapi perbuatan kita genggam. Tak betul. Baca lain, buat lain. Genggam. Yumsik, genggam. Allah suruh belanjakan, belanja. Belanjakan dia untuk bantu agama. Belanja dia untuk bantu orang-orang yang nak bantu agama. Atas nama fi sabilillah. Sila. Ni dah pakat genggam. Baca Qurannya sedap. Yunfiqun. Oh, buat lagu lagi. Lagu apa tak tahu. Bukan nahwan, tak ketahuan. Tak ketahuan apa? Bukan tak ketahuan tu. Tak ketahuan, bukan tak ketahuan baca. Tak ketahuan punca buat. Buat lain. Allah suruh buat lain, Allah pergi buat lain. Allah suruh infak, kita genggam satu-satu. Bakhil nama dia. Baik, mari kita faham balik. Kata ulama, yakni ditambahkan umurnya dan disuratkan pahalanya, kemudian pada matinya dan diberkatkan padanya akan umur itu. Apa maksud umur berkat, tuan? Apa maksud berkat umur? Berkat umur ni maknanya umur tu mungkin pendek tapi beramal banyak. Contohnya hari ini, semua kita ada 24 jam. Nah, sebagai contoh, semua kita ada 24 jam, 24 sa'atan, 24 hours. Semua kita ada yang tu. Tapi tuan-tuan, sedap tak? Kita bukan tengok orang, tapi nak cerita dia. Ada orang yang sehari ini ni, ada orang yang sembahyang jemaah tak tinggal. Ada orang yang Quran tak tinggal. Ada orang yang zikir tak tinggal. Ada orang yang sedekah tak tinggal. 24 jam dia boleh buat ibadat macam-macam, tuan. Macam-macam dia buat. Duha boleh buat. Nak tunggu duha ni lepas subuh baca Waqiah contohnya. Lepas duha nak baca apa pula? Baca surah Ar-Rahman. Duha tu baca Ar-Rahman. Lepas subuh baca Waqiah. Lepas duha atau duha tu baca surah Ar-Rahman. Itu amalan dia. Sebab Ar-Rahman, Ar-Rahman ni mana? Nama surah yang menceritakan nama Allah, sifat Allah. Ar-Rahman ni apa dia? Ar-Rahman ni kata ulama, dia ni dipanggil Arusul Quran. Pengantin Quran ni Ar-Rahman. Maknanya apa dia? Nak siapa nak baik diri dia, siapa nak panjangkan kerahmat Allah atas diri dia, Ar-Rahman. Ada orang lepas subuh boleh baca Waqiah, boleh baca Ar-Rahman. Ada orang tuan subuh jemaah pun dah, mangkit pukul 12 telan nasi makan-makan, apa pun tak buat, sampai asar, sampai maghrib, apa tak buat. Umur sama-sama 24 jam, sama-sama umur, sama-sama hari, waktu, tapi ada orang yang dapat buat ibadat, ada orang tak ada ibadat pun dia buat. Ini maksud berkat umur. Umur untuk Allah panjangkan. Hidup sama, tapi banyak amalan boleh buat. Jadi nak tahu tuan-tuan, kita nak tahu ni, umur kita berkat tak berkat tahun ni ya. Tengok balik seharian sehari-hari kita ni, apa ibadat kita boleh buat. Ada orang dia boleh baca kitab, dia boleh mengaji, dia baca Quran, dia boleh berzikir, dia boleh sedekah, dia solat jemaah, solat sunat. Macam-macam dia isi. Hidup di hari-hari itu dengan ibadat yang macam-macam. Ada orang bahasa kampung kata hau betul. Apa orang tak buat? Quran tak baca, jemaah tak sembahyang. Benar? Habis masa gitu ya, habis hari. Habis hari. Esok 23 bulan dah. 7 hari habis 2020, masuk 2021 pula. Begitu juga. Tak ada perubahan. Umur panjang tapi amal tak panjang, amal tak jauh. Inilah tanda-tanda keberkatan umur.
Tanda keberkatan umur orang tu. Nak tahu berkat umur kita lagu mana, hari-hari buat apa? Ada solat Jumaat, ada solat sunat, ada Quran kita baca, ada zikir kita sebut, ada sedekah kita hulurkan, ada tak kita tolong orang apa-apa. Maknanya manfaat dak hidup kita tu. Kalau manfaat, ada manfaat kita bagi pada manusia, bermakna umur kita ada keberkatan. Kalau tidak, tak ada apa. Kan? Jadi umur yang Allah bagi ni sama-sama kita. Cuma isi tu ada isi. Derian sama-sama derian, kulit sama-sama tajam. Hak dalam tu tak tahu berisi tak berisi. Samalah buah apa pun, sama juga. Sama-sama juga buah apa pun, tengok keluar tu sama aja. Dalam tak tahu ke mana. Manakala kita sama-sama hidup 24 jam, dalam kita ni, dalam diri kita isi apa ni tak tahu. Kita isi tak dengan hubungan baik dengan Allah? Kalau tidak, habis. Tuan-tuan, berapa ramai orang mati minta balik. Dalil dia, tuan-tuan, tak usah jauh lah. Dalil mudah saya bagi tuan. Ayat 12 surah Sajadah. Ayat 12 surah Sajadah. Cerita pasal apa? Cerita pasal orang mati itu nak minta balik. Mujrimin, orang yang berdosa tu, ru'usihim 'inda rabbihim, tundukkan kepala mereka di depan Tuhan. Sebab apa tunduk? Sebab Allah duk habaq, sami'na, kami dengarlah, wa ata'na, dibacakan oleh Allah Ta'ala akan kisah hidup kita ni. Umur kita habis kok mana. Last dia kata apa? Ke Allah Ta'ala. Dia kata apa? Farji'na. Ya Allah, kembalikan kami semula ke dunia. Farji'na raja'. Batal balik. Farji'na na'mal salihah. Patah balik kami ke dunia semula, ya Allah. Sebab kami nak buat amal soleh. Dulu masa punya umur tak buat. Panjang umur kita tak buat. Tak isi dengan apa? Dengan ibadat. Sedangkan tujuan kita ni ibadat. Tujuan hidup kita ni ibadat. Perempuan cara perempuan, laki-laki cara laki, habis umur. Benar? Kita faham ini kisah hidup kita sendiri. Laki-laki cara laki-laki, perempuan cara perempuan, ayah cara ayah, mak cara mak, habis umur. Anak cara anak pula, tok wan cara tok wan, kau tak mati lagi. Jiran cara jiran, abang cara abang, adik cara adik, semua tak buat apa. Semua duk cari benda yang akan ditinggalkan. Cari kalut cari. Buang masa. Tuan-tuan, contoh senang. Kalaulah kita pandai isi masa kita. Contoh ingat, supaya contoh lah. Tapi nak buat payah juga saya pun tahu. Kalau kita pandai isi masa kita, hafal sehari satu ayat, agak-agak surah Al-Mulk itu sebulan habis. Macam mana? Tuan-tuan, 30 ayat. Sehari satu ayat, apa? Sebulan habis pasal apa? 30 ayat. Kalau ikut kekuatan lah. Tak nak pun 2 bulan senang. Kita ambil 2 bulan. 2 bulan mengapai, 2 bulan mengulang balik. 2 bulan, habis lah. Tapi tuan-tuan minta maaf saya sebut kat saya sama aku tuan-tuan. Umur kita punya banyak dah. Habis Quran, tak ngapai tak. Nak cerita apa ni? Bukan cerita salah apa. Nak cerita kata kita ni sebenarnya masa kita buang banyak. Kan? Kalau sembahyang, tuan, kalau sembahyang tu mesti ayat tu. Dia nak? Leleh baca qul ya al-kafirun. Baca qul ya al-kafirun, leleh cari tutup tak jumpa. Cari tutup tak jumpa.
Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma 'abud. Ulang balik, wala ana 'abidun ma 'abadtum. Lakum dia tak main. Tuan-tuan, lakum tak main tuan. Pasal apa? Lemah hafalan. Dah kita pun otak dah kita lemah, badan pun lemah. Allahu akbar. Tu baru berapa ayat? Oh 5-6 ayat. Kan? Nak suruh nak contoh nak ingat kita surah panjang-panjang dak. Nak abang bukan nak abang apa? Nak abang kata masa kita ni kita buang banyak. Kalau kita ngapal Quran pun banyak juga Quran ni kita dapat ingat. Maka benamlah Quran tu dalam Quran. Kalam Allah dalam Quran saja. Tak keluar dia menjadi satu benda, satu seperti dengan kita sekalian. Nah, ni contohlah. Bukan nak kata nak salah sama-sama. Contoh macam mana umur kita ni, kita buang begitu je. Hafal Quran, tak ingat. Tak boleh hafal. Kalau kita isi masa lapang kita ni, sehari satu ayat. Paling tak ada pun surah Al-Mulk tu, jadi hafiz dah kita. Hafiz surah Al-Mulk. Ha. Ataupun lagi cempoi tuan-tuan. 83 ayat surah Yasin. Ambil lah 83 ayat. Ambil 83 hari. Berapa bulan? 3 bulan kata 3 bulan ngapai. 3 bulan ngapai. Dapat surah Yasin. Itu paling command lah tu. Sehari satu ayat. Kan? Tapi dah tuan sampai umur berapa puluh tahun dah. Yasin tak apa juga. Bukan nak salah siapa, minta maaf. Bukan salah apa. Nak abang nak cerita apa ni? Yang salah sangka nak abang apa? Maksudnya umur kita ni, kita buang banyak. Itu saja maksud kita. Itu yang lepas dah. Nak menyesali tuan, nak mencari atas umur yang tak ada berkat ni, Allahu Akbar. Kita selesai. Yang tua menyesali benda yang telah berlaku. Yang muda akan menyesali benda yang baru berlaku. Anak-anak muda kan dia lepas dia jadi benda tu baru dia menyesal. Kita pula menyesal sebab dulu tak buat. Misalnya orang tu, atau baby marahkan anak kita. Pasal apa? Hak kita marah tu, larang tu sebenarnya kita menyesal. Larang mereka tak solat sebab kita menyesal dah. Hari ni baru nak solat, hari ni baru nak ngapal Quran, hari ni baru nak ibadat. Marah kita. Baik, sambung kita nak. Sambung. Dan kata dhahak, bahawasanya seorang itu tinggal lagi umurnya 3 hari, maka menyambung ia akan rahimnya. Rahim mana dia menyambung silaturahim. Umur dia lagi 3 hari, tapi dia duk sibuk menyambungkan silaturahim. Dan ini hubungan kekeluargaan, hubungan adik-beradik. Umur dia masih 3 hari lagi, tapi dia sibuk pergi jumpa ada abang, pergi jumpa adik, jumpa pak menakan, orang kampung, pergi hubung silaturahim. Kan? Ini kata ulama, dhahak nama dia. Dia kata, seorang itu tinggal umurnya lagi 3 hari. Maka menghubung ia akan rahimnya, silaturahim, maka jadi 30 tahun umurnya Allah tambah. Nak abang tuan, silaturahim memanjangkan umur. Silaturahim memanjangkan kita punya umur kita. Ini satu fakta, ini satu arahan Allah, arahan Nabi SAW. Dia abang siapa nak panjang umur dalam ketaatan pada Allah? Jawapan dia, formula dia, tips dia, hang pergi jaga silaturahim. Kerana rahim itu berhubung dengan Allah Ta'ala. Dan Allah sudi nak panjangkan umur kita untuk menambah-nambahkan pahala keberkatan amal. Nak tambahkan amal dan keberkatan. Allah pun tambah usia kita dengan sebab dia sayang kita. Pasal apa dia sayang kita? Sebab kita pi sayang orang ramai semua. Pi hubung silaturahim sama-sama kita. Dalam kata-kata apa? Siapa hubung silaturahim, maka Allah hubungkan dia dengan Allah. Bila siapa terhubung dengan Allah Ta'ala, Allah pun sudi nak panjangkan usianya untuk beribadat lagi. Apa maksud tuan-tuan? Tuan-tuan ya Allah sekalian. Kita mungkin sedang
Pasal apa kita minta panjang umur? Soalan saya. Pasal apa minta panjang umur? Bila ada birthday, bila ada hari jadi, bila ada hari lahir, apa orang ucap? Semoga panjang umur, murah rezeki. Kan? Itu ucapan dia. Kahwin pun sama juga, supaya berbahagia, berpanjanganlah perkahwinan itu. Panjang bila? 1000 tahun. Berapa ramai yang mati akan kahwin kena esok mati pun dah, kan? Jadi maknanya minta panjang umur tu buat apa? Tuan, minta panjang umur buat apa? Agak-agak. Angan-angan kita ni kalau Allah panjang umur nak buat apa? Dan kita minta panjang umur nak buat apa? Konon-konon nak buat ibadat lah konon. Tapi betul tak kita panjang umur kita buat ibadat? Atau kita merapu buang masa gitu je? Cara tak langsung kita nak abang-abang tuan, kita minta panjang umur ni sebab kita nak buat ibadat lah sebenarnya. Sebab apa kita nak panjang umur nak buat ibadat? Sebab dulu ni kita banyak ghalib dan leka. Lalai sungguh kita dulu. Ada jemaah mayang tak pi, dululah kan. Ada Quran tak baca dulu. Tak belajar baca. Habis masa muda kita dengan merapu merepek macam-macam. Bila Allah ni mai, kita dah sedar sikit dah, alhamdulillah. Kita pun dah tahu dah hukum hakam semua. Kita pun minta, ya Allah, panjanglah umur aku ya Allah, sebab aku nak kampui baliklah. Aku nak cover balik hidup aku yang dulu dia tak buat apa ni. Itulah cerita hidup kita. Dan minta Allah panjang usia supaya dapat beramal semula sebelum mati. Jadi, kalau gitu kita nak, apa jalan sebenarnya untuk panjang usia dalam ketaatan kepada Allah? Allah dah bagi dah SOP dia. Allah dah bagi dah formula dia. Allah bagi dah petua dia. Nabi dah habaklah cara dia. Apa cara dia? Hang kena pi hubungkan silaturrahim. Pasti Allah panjangkan usiamu untuk beribadat pada Allah lagi. Jaga. Ada kita berhubung dengan siapa-siapa dengan mak tak cakap, dia bercakap mak balik. Kita berkeling dengan siapa-siapa, dia pakai luar balik. Supaya apa? Supaya panjang silaturrahim. Tetapi saya ingatkan. Ketika mana Nabi masuk ke dalam kota Mekah, Rasulullah masuk berjaya menawan kota Mekah. Nabi maafkan semua orang. Tapi Nabi kata, ada satu orang ni, Nabi kata, dia ni, kalau bergantung di kelebu Kaabah pun aku bunuh dia. Nabi kata, ada benda yang kita ni, nak jaga silaturahim ni, kena, wajib. Tapi ada ketikanya, ada orang tertentu yang kita nak kena juga bagi warning kat dia. Ada juga ketikanya nak bagi amaran dekat dia. Silaturahim wajib, tetap wajib. Tetapi ada orang yang kita nak lebih jaga silaturahim dengan orang lain, maka kita nak kena jaga juga. Kalau dia tak nak, kita juga tak nak dengan dia. Dia tak mau hubung silaturahim, dia buat supaya silaturahim putus. Kita boleh bagi satu benda kat dia. Hang kalau nak putus silaturahim, mai aku ajak hang. Mai aku putus silaturahim dengan dia, biar rasa bahawa macam mana hang putus silaturahim dengan orang. Supaya hang sedang, hang kembali balik pada Allah. Kalau niat gitu, kata ulama, harus kita putus silaturahim sat dengan dia. Supaya dia sedang bahawa putus silaturahim tu haram hukumnya. Kita nak ajak dia, boleh. Hukum dia boleh. Tapi tak selamanya lah kan. Tak selamanya. Mana pada ni syumul Islam. Kalau orang tu kurang ajak sangat, kita ajak dan kurang ajak juga. Kalau dia suka putus silaturahim sangat, kita buat. Jangan aku buat sama ni. Supaya hang rasa, niat dia supaya hang rasa apa maksud putus silaturahim tu. Kan? Contohnya hang tak boleh tegur mak. Tak boleh cakap dengan mak. Aku tak cakap dengan hang. Pasal apa? Mak tak suka lagu tu. Aku tak suka hang tak cakap dengan mak. Aku tak cakap hang sama. Paksa diri untuk buat sesuatu sampai dia fikir balik. Tak boleh jadi ni. Bukan berpanjangan, tapi niat kita supaya dia sedang betapa abang atau adik tu tak cakap dengan mak ni salah. Kita juga tak cakap dengan abang kita atau adik kita yang buat salah macam tu. Bukan semata-mata nak putus silaturahim, tapi nak bila sedang. Maka ulama kata ini harus hukumnya.
Niat kita nak bagi dia sedar bahawa silaturahim tu tak boleh putus. Baik tuan-tuan dan sekalian. Jadi kata ulama apa dia? Jika sekiranya engkau tu nak mati dah, maka disebabkan silaturahim itu, maka Allah akan panjangkan lagi 30 tahun umurnya. Dan bahawasanya seorang tetap kala tinggal daripada umurnya 30 tahun, maka memutus ia akan rahimnya, maka jadi 3 hari umurnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil tuan. Maka kata ulama, siapa yang umurnya 3 hari pi panjang silaturahim, Allah akan panjang umur 30 tahun. Tapi jika sekiranya umurnya lagi Allah takdirkan panjang lagi 30 tahun, dia putus silaturahim, Allah kerat juga umurnya 3 hari ya. Kerana silaturahim itu memanjangkan umur. Umur kita terpanjang ni, Allah sudi nak panjang usia kita kerana silaturahim yang kita hubungkan. Baik, ini kata ulama berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Apa maksud dia? Menghapus Allah Taala akan barang yang mengenai ia. Hapus apa? Allah hapuskan takdir dia. Contohnya Allah telah letakkan umur orang tu 30 tahun lagi. Itu takdir dia. Ataupun dia nak mati 3 hari, itu takdir dia. Maka yamhullah, Allah akan hapuskan dia nak mati 3 hari itu, Allah ganti dengan 30 tahun. Allah yamhu, Allah ubahkan takdir itu dengan izin Allah Ta'ala sendiri. Dan ada orang yang nak mati 30 tahun lagi, tiba-tiba Allah ubahkan, Allah hapus dan Allah ubahkan takdir itu disebabkan putus silaturahim. Itu maksud ayat yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Walaupun dia tetap dah, Allah tetap dah usia kita ni berapa, ajal ilmu kita berapa, tapi ajal itu tuan-tuan, kita baca tauhid balik. Sebelum kita baca tauhid balik, qada ini ada 2 jenis. Qada Allah ni ada 2 bahagi. Apa dia? Anak-anak kita bahasa mengaji SPM ada jawab soalan ni, saya teringat ni tuan-tuan. Apa dia? Apa 2 benda ni? Qada pertama dia panggil qada muallaq, qada kedua dia panggil qada mubram. Balik tauhid balik. Qada muallaq mana qada Allah Taala, ketentuan Allah yang berkait dengan sesuatu, yang tergantung dengan sesuatu. Jadi qada ni, yang ni umur ni, panjang usia ni, dia panggil qada muallaq. Qada muallaq, qada pada muallaq, ketentuan Allah yang tergantung dengan Allah Taala sendiri. Yang satu lagi dia panggil qada mubram, qada yang tidak akan bergenjak. Apa dia? Mati itu qada mubram. Tempoh mati itu qada muallaq. Hukum tauhid dia gitu. Mana? Ulang balik faham tak? Mati itu qada mubram, qada yang tak bertolak, tak bergenjak, tetap akan mati. Tapi yang akan berubah ini ialah qada muallaq. Apa qada muallaq? Qada yang tergantung ia dengan sesuatu. 30 tahun punya hidup, nak mati lagi 30 tahun, dia bergantung dengan silaturahim. Maka dengan sebab 3 silaturahim nak mati 3 hari, Allah ubah dia 30 tahun, dia panggil qada muallaq. Muallaq bergantung, qada tu 3 hari, qada tu bergantung dengan silaturahim. Siapa sambung silaturahim, maka Allah ubah muallaq itu kepada panjang lagi umur dia. Nampak tak? Ulang balik, qada ada 2, qada mubram dan qada muallaq. Qada muallaq, qada yang bergantung dengan sesuatu. Qada mubram, qada yang tetap, tak bergenjak. Maka contoh dia, ulang balik, mati itu qada mubram, semua orang akan mati. Tak bergenjak ni, tetap. Semua orang akan mati. Tak ada siapa tak mati, semua mati. Yang ini dipanggil qada mubram, qada yang tetap berlaku. Tetapi yang muallaq ini ialah benda yang digenjak sendiri oleh Allah.
Contohnya tadilah umur kita. Mungkin nak mati 3 hari lagi. Tiba disebabkan mu'allaq dia bergantung dengan silaturahim. Allah pergi panjang umur kita lagi 30 tahun. Lega kita kalau gitu. Pasal apa? Pasal bila umur panjang, Allah bagi umur panjang sebab Allah nak suruh kita bertobat, nak suruh kita banyak ibadat, nak suruh kita banyak kan apa benda-benda khairan. Untung kita. Untung kita sebab bila Allah sudi umurkan, panjangkan usia kita tuan-tuan. Itu nak? Baik. Jadi ini maksud dia firman Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Mana menghapus Allah Taala akan barang yang mengenai akan dia dan mensabit ia, yakni akan barang yang dikehendaki baginya. Allah buangkan qada awal itu, Allah gantikan qada kedua. Jadi Allah muallakkan dia, qada di mati itu Allah ubah ke mati yang lain pula, ke tarikh lain pula, kerana dia bergantung pada kehendak Allah sendiri. Ini maksud ayat tadi. Kan? Jadi kalau kita nak minta, maksudnya nak minta Allah panjang usia kita, apa nak buat? Sila jaga silaturrahim. Supaya dapatlah kita ke masjid hari-hari lagi dan beribadat lagi. Tutup balik dosa lama-lama dulu. Cover balik silap-silap yang lama-lama dulu. Ini sebab kita nak minta Allah panjang usia. Untuk kita beramal lebih lagi. Seperti yang saya sebutkan, orang tanya Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, orang tanya dia, ya Imam, apa kau nak buat jika esok masih engkau hidup lagi? Maka jawab Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata, jika Allah sudi hidupkan aku lagi esok hari, maka akan ku banyakkan taubatku lagi pada Allah. Aku nak taubat banyak-banyak dengan Allah kalau hidup lagi. Kerana Allah bagi peluang aku hidup untuk aku tutupkan kesilapan dosa aku. Aku taubat banyak dengan Allah. Baik, itu maksud dia nak. Baik. Sambung. Atau kita bertanya balik. Menghapus Allah Ta'ala akan barang yang menghendaki ia. Allah buang benda yang dia kehendaki, dia buang. Dan mensabit ia, yakni akan barang yang dikehendakinya. Allah kehendaki panjang usia, Allah panjang usia kita lagi. Kemudian, dan ada padanya ibu kitab, yakni Lauh Mahfuz, atau ilmunya yang azali. Allah saja yang mengetahui ilmu itu. Pasal dia ni Tuhan yang berbuat akan segala sesuatu. Jadi tuan-tuan, maknanya pada umur kita ni ada can panjang dengan izin Allah. Sebab panjang tergantung mu'allaq dengan perbuatan kita sendiri. Sedekah Nabi kita memanjangkan umur. Silaturahim memanjangkan umur. Jom kita buat gitu, dan Nabi kita gitu. Dan SOP dia gitu. Buatlah. Kan? Kita ikut SOP manusia, kita ikut. Jom ikut SOP Allah. Apa SOP Allah? Nak panjang umur, rajin-rajin sedekah, dan rajin-rajin hubungkan silaturahim. Dua benda ni panjang umur. Dan dua benda ni menyebabkan diterima segala amal mudah. Baik. Dan setengah daripadanya ada riwayat ditambah atas hadis yang dahulu. Dan setengah daripada riwayat ditambah lagi atas hadis Nabi yang dulu. Hadis Nabi yang sebelum ni. Hadis dia apa dah? Kita sambung nanti dah. Bulan depan, tahun depan pula. Kita sambung tahun depan pula. Bulan depan habis dah. Kita sambung ini tahun depan. Riwayat ditambah pada hadis Nabi SAW. Apa dia? Nabi kata, wa innar rajula la yahramu ar-rizqa bidhanbi yusibuhu. Mana apa ni? Wa innar rajula la yuhramu ar-rizqa bidhanbi yusibuhu. Bahawa sesungguhnya seorang laki-laki itu, ia sesungguhnya diharamkan dia daripada rezeki dengan sebab dosa yang mengena akan dia. Maknanya apa dia? Maknanya nak abang kata, dosa itu penghapus rezeki. Dosa itu penghalang rezeki.
Patutlah kerja punya mengetak kepala, pendapatan tak boleh-boleh juga. Sebab ada dosa hang dengan Allah Ta'ala. Ada dosa dengan Allah Ta'ala. Apa dosanya? Hang cari diri. Cari diri ya, dosa. Tapi Nabi kata apa? Sesiapa yang tertahan rezekinya, yakni sesiapa yang payah rezekinya itu, rezeki tak mudah, susah nak masuk rezeki. Rezeki susah nak mai. Tak murah rezeki dia. Ketahuilah sebab apa? Kerana sebab menghalang rezekimu ialah kerana dosa yang ada pada dirimu sendiri. Sabit pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak buat apa tuan? Nak bagi lancar rezeki, mudah rezeki. Ulama kata apa? Paling simple, benda yang paling mudah kita amalkan, istighfar bagi banyak setiap hari. Pagi-pagi istighfar. Sebelum subuh istighfar, lancar doa lepas subuh. Selepas subuh istighfar, lancar doa, lancar rezeki selepas duha. Bila duha pi istighfar lagi, lancar rezeki sampai ke zuhur, sampai ke asar, sampai maghrib. Lancar rezeki itu disebabkan kita minta Allah ampunkan akan dosa-dosa kita sekalian. Tuan-tuan, puan sekalian, cara ringkas dia, tahun pun nak habis dah, 2020 nak habis dah, nak masuk tahun baru dah, kan? Maka apa yang kita nak buat? Nak minta Allah lapangkan rezeki, nak minta Allah lapangkan kehidupan, nak minta Allah buangkan bala ni. Apa nak buat tuan? Jom minta banyak-banyak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah ibadat kita ni solat, baca Quran, apa saja penyebab untuk kita diampunkan dosa oleh Allah taala. Maka sebab tu juga saya di akhir tahun 2020 ni, tahun depan kita mengaji lagi insya-Allah. Di akhir ni, tahun ni, kita nak minta bantuan sama-sama kita dalam mengaji kita ni. Dalam ibadah fardu yang terbesar mengaji kita ni, jangan lupa nak bangkit sekali. Nak bangun dalam saf sekali. Nak balik rumah sekali. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Kerana inilah peluang yang Allah bagi. Di sebalik kuliah ilmu ni, di sebalik perbicaraan kita dengan nama Allah Ta'ala ni, banyaknya dosa yang Allah ampunkan dosa kita. Maka jom kita minta ampun pada Allah dengan dosa kita banyak-banyak ni. Kita minta Allah ampunkan dosa yang setahun ini. Daripada start 1 bulan 1 2020 baru ni sampailah hari ini dan sampai hujung tahun ni. Kita nak minta, ya Allah, ampunkan dosa kami ini, ya Allah. Supaya panjang usia kami lagi. Supaya rezeki kami lancar lagi. Supaya kebahagiaan akan sampai pada kami. Dan supaya bala ni dibuang oleh Allah jauh-jauh. Jom banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun baca doa sekali tuan-tuan. Tuan-tuan, sebelum saya baca doa pun tuan-tuan boleh juga mengaminkan dia atau boleh juga minta ampun pada Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku sepanjang usiaku ni, atau sepanjang tahun ni, ampunkan dosaku ya Allah. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa fawzal mustaghfirin wa najat taibin. Minta maaf banyak silat-silat kesalahan bahasa sebagainya. Apa juga kita berbincang selama setahun ni, insya-Allah panjang usia, mudah-mudahan kita minta Allah panjangkan umur kita dan kita jumpa lagi insya-Allah di hujung tahun 2021 pula kita jumpa dalam kuliah kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. لجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك حبك يا الله ya Tuhan kami, berilah kami cinta Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Wa hubbu man yuhibbuka, dan bila kami cintakan sesiapa juga yang cintakan Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Wa hubbu amalin yuqarribuna ila hubbik, dan bila kami cintakan segala amal yang mana amal-amal itu boleh membawa kami kepada cinta Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana zalamna anfusana wa
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.